Kita teruskan lagi kuliah kita berkenaan dengan idea of conservation of momentum. So idea of conservation of momentum ini sewaktu undergraduate kita lebih fokus kepada penggunaan Bernoulli equation. Kita penggunaan Bernoulli equation iaitu kita kata P over rho G plus V square over 2G dan plus Z. So equal to constant energy di sini. Okay. So ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam undergraduate level. So tetapi di dalam kita kata master level, kita akan melihat kepada perkara yang lebih detail lagi. Kerana apa? Kerana di dalam Bernoulli equation, kita kata Bernoulli equation hanya boleh digunakan untuk incompressible fluid sahaja. So anda kata ada compressible, kita tidak boleh menggunakan Bernoulli equation. So lagi satu, Bernoulli equation kita hanya mempunyai satu nilai velocity. Membawa maksud kita akan mengambil hanya menggunakan average dominant velocity. So saya akan terangkan yang maksud dominant tu ialah contohnya kalau kita ada satu pipe di sini, air mengalir mengalir daripada kiri ke kanan. Normally kita akan anggap velocity ini ialah average velocity yang mengalir daripada kiri ke kanan. Tetapi kalau kita melihat secara mikroskopik, kerana tadi kita telah ada coordinate dan setiap coordinate kita ada velocity component. So velocity component tu mungkin ada molekul yang bergerak arah Y, ada molekul yang bergerak arah X dan ada molekul yang bergerak arah Z. Kita kata yang paling mudah kita fikir air adalah turbulent. Bila pergerakan daripada lamina pergi ke turbulent, so kita akan kata ada berlaku pelbagai pergerakan. Jadi pergerakan tersebut kita kata kita tidak ambil kira di dalam common calculation yang menggunakan Bernoulli equation. So di dalam tajuk ini kita cuba melihat satu lagi equation yang sebenarnya kita kata sama dengan Bernoulli equation. Nanti dalam tutorial kita akan lihat bagaimana daripada Navier-Stokes equation kita boleh ubah dengan beberapa simplification, akhirnya kita akan berjumpa Bernoulli equation. Kerana Bernoulli equation tu kita kata adalah equation yang general. Kita kata ada daripada idea Navier-Stokes. So kalau kita ingin kaitkan Navier-Stokes dengan Bernoulli equation. Okay. So kelebihan Navier-Stokes ini nanti kita akan lihat bahawa kita boleh melihat pergerakan molekul, pergerakan had laju itu dari pelbagai arah. Kita boleh nak fokus pada X direction, Y direction dan sebagainya. Dan kita juga akan melihat daripada segi tarikan gravity. Okay, kerana kita melihat daripada banyak axis. Okay, so kita mulakan berkenaan dengan pembentukan ataupun derivation of Navier-Stokes equation. So first kali kita kata kita imagine our fluid particle. So kita anggaplah ada molekul fluid yang mengalir di dalam control volume berbentuk cube seperti ini. Okay, so maksudnya dia memenuhi dia seolah-olah mengalir daripada mungkin yang paling mudah kiri ke kanan. Okay. Tapi perkataan kiri ke kanan tu jadi tak elok sebab apa? Kalau dia adalah horizontal, nanti dia akan kita boleh anggap bahawa Y dan Z tak ada efek. So sebab saya lukis dia agak serong sedikit. So maksudnya Y komponen ada, X komponen ada, Z komponen ada. Tapi dia akan masuk kawasan sini dan keluar. So jadi kita kata kita punya control volume adalah bentuk ini. Okay, untuk memudahkan pengiraan dan dengan beranggapan bahawa molekul ataupun kita kata partikel adalah kecil, kita beranggapan jarak ini adalah delta X, jarak ini adalah delta Z dan jarak ini adalah delta Y. Okay. So di dalam nota ini saya cuma hanya memberikan basic idea bagaimana Navier-Stokes equation kita perolehi. Memadai untuk pelajar mengetahui mengikut apa yang saya terangkan di sini. Okay, kerana kalau kita nak kira satu persatu, ada satu bahagian kita perlu mengira secara vektor yang banyak.
Okay, yang itu sukar untuk dibuat dalam bentuk pen and pencil untuk peperiksaan dan sebagainya. Tetapi memadai untuk pelajar faham konsep bagaimana Navier-Stokes ini dibuat. Okey. Okey, so kemudian kita kata apabila sesuatu cecair bergerak, walau sekecil mana pun zarah tersebut, mass tersebut, oleh kerana ia ada mass, sudah tentulah ia ada distance, maksudnya ada sisi-sisi yang tertentu. Oleh itu ia akan menghasilkan force. Jadi kita bermula dengan menggunakan apply Newton's second law, ataupun kita cuba untuk mengira apakah forces yang wujud sekiranya molekul itu bergerak melalui sesuatu kontrol volume. Okey, jadi kita tahu bahawa Newton, rumus untuk force adalah F sama dengan ma, di mana A adalah acceleration. Dan kita fokus satu-satu, kita cuba fokus kepada force dulu di sini. So, untuk force di sini, kita kata kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Satu adalah body force, satu adalah surface force. Okey. So, apa maksud body force? So, body force ialah sesuatu yang kita kata wujud ataupun daya yang wujud disebabkan berat. Maksudnya body dia. Disebabkan body dia, kita kata wujud satu daya, graviti tarik. So, dia akan jadi weight, berat. Okey, surface force ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ada satu perkara wujud dan perkara tersebut berkait rapat dengan ataupun didarabkan dengan area, menyebabkan dia boleh menghasilkan force. Itu yang kita kata surface force. Maksudnya force yang terhasil disebabkan oleh adanya permukaan di dalam mass tersebut ataupun di dalam pergerakan cecair tersebut. Okey, surface force ini terbahagi kepada dua, iaitu kita kata pressure. Maknanya force yang disebabkan oleh kehadiran pressure dan force yang disebabkan oleh shear stress. Itu sebab di peringkat awal saya harap pelajar dapat faham takrifan fluid itu adalah something yang ada shear stress dan something yang ada pressure. Kerana elemen itulah sebenarnya yang diguna pakai di dalam derivation yang lain-lain. So, kemudian kita kata kita cuba ubah, selalunya kita akan ubah mass ini kepada rho time volume. Yang ini saya rasa pelajar pun alert apa yang saya terangkan sebelum ini. Dan acceleration ini selalunya kita ubah kepada dv dt. Okey, secara mudah acceleration A sama dengan V2 tolak V1 over time. So, selalunya kalau kita ubah dalam bentuk differential form, V2 tolak V1 ni maksudnya changes of velocity. So, maksudnya kita boleh tulis dv dan changes of time, kerana dia akan jadi T2 tolak T1. So, dia akan jadi dt. So, jadi kita ubah menjadi dv dt. Okey, so sekarang ni sama juga weight dekat sini, sama juga mg. So, kita ubah menjadi rho volume darab gravity. So, sekarang ni kita ada rumus seperti ini. So, kemudian next step kita akan cuba terangkan berkenaan dengan maksud pressure force. So, apa yang dimaksudkan dengan pressure force? Maksudnya, kita tahu apabila air dalam bentuk statik ataupun ia bergerak, masih lagi ada pressure. So, bila pressure itu bertindak pada certain area, kita kata tentulah akan menghasilkan force. Kerana paling mudah force kita kata sama juga dengan pressure time area. So, oleh kerana ada surface, ada area dan ada pressure, maka wujudlah satu daya, force. Okay, itu yang dinamakan surface force. Okay. Dan oleh kerana kita fokus kepada titik tengah di sini, okay, di dalam pengiraan ini, kita tulislah sebagai ini. Maksud X tolak delta X per 2 ialah apa? Kita refer kepada koordinat titik tengah. Iaitu, kalau titik tengah di sini, maksudnya, di sini adalah nilai X. Tetapi surface yang kita gunakan adalah surface yang ini. So, jadi kita akan tolak sedikit X, delta X per 2 untuk mendapatkan koordinat surface yang ini. So, untuk surface yang ini pula, okay, sama juga kita kata, dia akan menjadi X campur X per 2. So, maksudnya ini adalah delta X per 2, kita akan dapat jarak distance yang ini.
So kita campurkan lagi dengan original location dia X. So itu yang dimasukkan X campur delta X per 2. Okay, so kemudian apa yang perlu kita buat? Kita perlu mengira untuk keseluruhan surface. So kita ada surface atas, kita ada surface bawah. So and then kita ada surface tepi bahagian depan dan juga kita ada tepi bahagian belakang. So kita ada total 6 surface. So apa yang berlaku, kita kata kita ringkaskan seperti ini. So jadi kita tahu bahawa F sama dengan force sama dengan PA. So jadi kita tolaklah sebagai ini PX ini tolak dengan P yang ini. So untuk AX delta X darab delta Y. Okay, so and then apa yang kita buat? Yang dimaksudkan dengan Taylor series expansion ini ialah kita gabungkan ke-6 permukaan tersebut. So setelah kita gabungkan ke-6 permukaan tersebut, kalau kita buat betul-betul, kita boleh dapat dia akan menjadi delta X, delta Y, delta Z. Okey, so jadi kita ringkaskan di sini, kita tidak melakukan pengiraan. Okey, tetapi kita yang paling utama di sini, kita walaupun dalam pengiraan ini kita tidak menghasilkan negatif nanti, tetapi di akhir sebutan kita akan masukkan nilai negatif. Kerana apa? Kerana calculation yang kita buat, kita perlu tallykan dengan experimental work ataupun kita perlu tallykan dengan kita kata original condition. Kita kata contohnya yang paling mudah, kalau kita ada pipe di sini, okay, kita ada pipe panjang, saya rasa pelajar pun ada terlibat dalam dunia sektor pekerjaan. Kita kata velocity akan tetap sama walaupun pipe tu panjang. So jadi kita kata kita tak boleh nak menggunakan idea Bernoulli bahawa jika had laju tinggi, tekanan rendah. So kalau had laju tidak berubah, pressure tidak berubah. So dia tidak macam itu. Dan kita masih lagi mengatakan masih lagi akan ada pressure drop. Okay, maknanya ketika equation ini dibuat, mereka membandingkan secara eksperimental. So jadi mereka dapati bahawa walaupun velocity sama, kerana apa velocity kemungkinan besar sama? Kerana kadar alir mesti sama, Q mesti sama, Q sama dengan AV. So maksudnya kadar alir yang lalu pipe akan constant. Okay, kerana air kita kata tidak boleh termampat, maksudnya dia adalah incompressible fluid. So kadar alir adalah sama tetapi pressure drop akan berlaku. So oleh itu untuk reflect pressure drop, kita berikan simbol negatif. Kerana di dalam graf, simbol negatif akan menghasilkan penurunan. Okay, yang itu yang pelajar kena faham. Kenapa tiba-tiba simbol negatif akan digunakan. So setelah dibuat, kita ringkaskan cerita. Apabila pengiraan dibuat untuk semua surface, kita boleh menulis sebagai bentuk ini. Negatif segitiga P, delta X, delta Y, delta Z. Okey, segitiga yang terbalik ini dipanggil nabla. So ini saya harap pelajar dapat alert lah. Okey. Okey, kerana jangan ada sampai ada viva, pelajar buat simulation tapi bila ditanya apa maksud segitiga ni, tak tahu. Jadi nampak sangat kita kata kita buat something tapi kita tak tahu apa dalam tu. Okey, so ini adalah nabla. Nabla ni apa benda? Nabla ni sebenarnya adalah mathematical process. So dia ada satu rumus dia. Okay, nanti kita akan tengok di akhir. Dia bukan rumus lah. Dia maksudnya kalau ada nabla tu, kita kata ada mathematical expression yang awak kena buatkan berkait rapat dengan pressure di sini. Maknanya menggunakan P tu, kita kena buat. Kita dapat. Okay, yang delta segitiga seperti ini, betul lah. Kita panggil delta is okay. Kerana dia menunjukkan different of. Maknanya different in term of X, Y and Z. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan perkara ini? Dia adalah net pressure force over volume. Ataupun secara mudahnya kita kata adalah purata pressure force yang terhasil di atas setiap satu partikel. So and then kita akan analyze shear stress ataupun force yang disebabkan oleh shear force. So yang ni saya harap mudah saja. Idea dia ialah kalau kita ada satu objek seperti itu, tadi air lalu mungkin langgar permukaan ini, oleh itu pressure bertindak pada permukaan ini dan menghasilkan force. Okay.
Sekarang ni kita kata kalau bahagian atas, air takkan dia langgar macam gitu pula. Kerana tadi dia bergerak daripada kiri ke kanan. So, bila dia bergerak daripada kiri ke kanan, surface yang ada di bawah ni pun adalah horizontal. Kita tak boleh nak mengatakan bahawa, oh actually tidak ada pressure yang bertindak pada surface, force pun tidak berlaku. Memang betul teori itu. Tetapi kita kata daripada segi sudut yang lain, kita kata ada force yang berlaku. Ada force yang berlaku kerana apa? Kerana molekul menghasilkan shear stress. Dan shear stress yang ada pada permukaan ini, okay, seperti yang telah saya tunjukkan sebelum ini, kita ada dua plate di sini. Okay, kat tengah ni ada cecair, dan kalau kita tarik ada velocity. So, kita nak tarik tu, kita memerlukan force. So, kenapa force ini wujud? Kerana ada shear stress. So, kita kata oleh kerana ada shear stress yang berlaku di sini, pergerakan fluid pada arah yang sama dengan permukaan masih tetap juga menghasilkan menghasilkan force. Okey, itu yang dikatakan force daripada shear. Okey, shear stress yang berlaku. Dan kita faham bahawa kita very detail. Kita mengira, tadi kita tengok koordinat, kita ada velocity, kita ada velocity component. Sama juga, shear stress pun akan tetap ada. Ada shear stress yang pada x faces, maksudnya pada permukaan x, tapi dia bertindak pada x direction. Ada yang shear stress pada permukaan x, tetapi bertindak y direction. Dan ada yang bertindak pada z direction. Okey, kita penulisan seperti ini. Diringkaskan cerita, kita tak nak kira satu-satu, tak boleh pergi kira satu-satu. So, jadi diringkaskan cerita, apabila kita kumpulkan semua sekali, shear stress ini, yang ini adalah contoh komponen shear stress untuk setiap surface. Okay, so bila kita kumpulkan semua sekali, maknanya permukaan shear stress yang berlaku pada setiap permukaan, kita ada 6 permukaan. So, kemudian kita kata dalam satu permukaan, dia bertindak pada 3 arah, ada X, ada Y, ada Z. So, kita kira semua sekali. Okay, boleh disimpulkan dengan calculation set seperti ini. Tapi kita tidak selesaikan, kita terus sahaja mengambil conclusion bahawa wujud satu daya yang terhasil disebabkan oleh shear stress yang boleh kita tulis sebagai ini. Nabla tau volume. Volume ni sama juga lah tadi, delta X, delta Y dan juga delta Z. Okey. So, kemudian kita ringkaskan lagi idea ini. So, kita mengatakan ia seolah-olah physical meaning dia adalah average shear force yang bertindak di atas satu molekul. Okey, seterusnya apa yang kita buat? Kita combinekan ketiga-tiga perkara tersebut. So, kita ada F sama dengan MA. Kita masukkan MA ini sebagai sebutan. Rho, volume, dV/dt. So, kita masukkan weight. Kita masukkan pressure. So, kita ada negatif nabla P di sini. Dan kita masukkan shear force tadi dalam bentuk nabla tau volume. So, and then kita divide by volume. Kalau kita boleh nampak volume ni sentiasa ada je. Jadi, why not kita menyimpan volume ni. So, kita divide. Kita cancel off kan. Jadi, equation kita mudah sahaja. So, ini kita dapat sebutan yang ini. So, ini adalah kita panggil Navier equation. Sebenarnya, Navier-Stokes equation itu adalah gabungan di antara idea Navier, seorang saintis, dan juga dipermudahkan lagi dengan seorang lagi saintis bernama Stokes. So, total equation itu akan menjadi Navier-Stokes equation. So, pada peringkat ini, sebenarnya ini adalah cadangan yang dibuat oleh seorang saintis bernama Navier. So, jadi kita tengok lagi. Okey, so kemudian kita kata in 1845, pada tahun 1845, seorang ahli saintis bernama Stokes mendapati bahawa equation ini kita kata agak sukar untuk diselesaikan kerana masih lagi mempunyai nilai shear stress. So, shear stress ini kita kata sukar untuk kita kira. Memang secara teori, kita kata, okey, kalau kita ada plate seperti ini, kita ada molekul, kita boleh cakap molekul ni no slip condition kat sini, and then no slip condition kat atas, dia melekat, dia bergerak, dia terbentuk velocity profile dan sebagainya. Tetapi kita kata macam mana kita nak kira shear stress dia melekat atas ni? Kita nak letak device apa? So, jadi kita kata
Stokes mencadangkan kita kena buat assumption kerana apa? Kita tahu bahawa shear stress dia lead kepada viscosity du dy. So jadi kita kata ideanya ialah Stokes cuba untuk mengubah sebutan tau ini di dalam bentuk dynamic viscosity mu du dy. So diringkaskan cerita, Stokes berjaya dan apa yang Stokes buat ialah Stokes masukkan nilai ini. Okay. Maknanya Stokes pecahkan kepada 3 komponen lagi, X, Y and Z. And then di sini saya harap pelajar pun alert, gravity pun kita terpaksa pecahkan sebab nanti kita akan simplifikan. Gravity hanya bertindak pada paksi Y. So maknanya pada paksi Z dan pada paksi X dan paksi Z kita kata gravity tidak bertindak. Yang itu kemudian kita akan bincangkan kemudian. Okay, kita pecahkan seperti ini. Berkenaan dengan daripada sini nak tukar jadi sini, nanti dulu. Nanti dalam satu slide lain saya akan terangkan. Okey, so jadi sekarang ni kita fokus kepada idea tentang kita cuba menggunakan idea tau ini kepada idea mu. So jadi kita pecahkan semula, kita kata tensor shear stress ini dan kemudian Stokes menggunakan idea tau sama juga dengan mu du dy untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah ringkasan kepada nilai setiap shear stress untuk setiap surface dan direction tu dan juga apa hubungan dia dengan mu du dy. So dinyatakan di sini semua. So secara ringkasnya dia akan berubah dan akhirnya dia akan membentuk nilai ini. Okay, so akhir sekali kita kata apa yang pelajar perlu tahu ialah Navier-Stokes equation secara dasarnya ataupun secara generalnya ditulis seperti ini. Iaitu rho capital D capital V over dt sama dengan rho G minus nabla P campur mu nabla square V. So ini kita kata adalah general terms of Navier-Stokes equation. So saya harap pelajar kena ingat yang ini dulu. Kerana apa? Kerana nanti pada next slide kita kata saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan dV dt capital D di sini dan juga apa yang dimaksudkan dengan nabla, apa yang dimaksudkan dengan nabla square. So secara ringkasnya nabla itu adalah mathematical operators. Maksudnya dia adalah satu simbol yang menunjukkan proses matematik yang lain. So yang ditulis kat sini as conclusion, so rho dV dt sama dengan rho G minus nabla P campur mu nabla square V adalah Navier-Stokes equation. So yang ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita di bab 3 nanti. So maksud satu-satu saya rasa pelajar boleh melihat di sini kalau rho dV dt dia akan mengatakan mass of particle times acceleration or the particle divided by the volume of the particle. So maksudnya Navier-Stokes equation ni sebenarnya adalah melibatkan forces kerana kita mengira berdasarkan F equal to ma. Maksudnya total force yang ini adalah total force equal dengan sebahagiannya adalah berat molekul tersebut, berat benda air tersebut dan sebahagian lagi akan menjadi pressure dan sebahagian lagi akan menjadi viscosity. So, jadi 3 perkara ini kita kata adalah yang menyebabkan total forces berlaku di dalam setiap molekul benda air. Okey, ini adalah contoh. Saya akan beri dalam WhatsApp nanti. Ini adalah contoh penulisan Navier-Stokes equation di dalam Cartesian coordinate. Okey, saya harap pelajar boleh familiar dengan penulisan ini. Kita akan melihat juga Navier-Stokes equation dalam bentuk polar coordinate. Bezanya nanti ialah untuk Cartesian coordinate tulisan dia ni adalah sama. Cuma yang berubah dia nanti, kalau X direction, dia akan guna U. Dia akan jadi X di sini. Dia akan guna U. So, kalau Y direction, dia akan guna V.
So kat sini Y direction. So kalau Z direction dia akan guna W. So dia akan guna Z. So jadi kita kata worth untuk pelajar ingat satu sahaja. Kemudian kita kata boleh ubah untuk kegunaan paksi X, paksi Y dan paksi Z. Tetapi untuk polar coordinate nanti kita kata very special. Dia setiap setiap axis akan mempunyai Navier-Stokes-nya, rumus Navier-Stokes yang tersendiri. So yang ini yang saya katakan, so yang ini nanti saya ulang semula sekadar untuk menunjukkan bahawa dalam polar coordinate juga Navier-Stokes ada tetapi rumus agak complicated. So sebagai nota ada di sini, so ini adalah continuity equation. So ini adalah Navier-Stokes equation untuk Cartesian coordinate. Okey. Di sini saya beri apa yang dimaksudkan dengan capital D over dt dan juga apa yang dimaksudkan dengan nabla dan juga ataupun nabla square. D over dt seperti yang saya katakan tadi adalah mathematical operators. Maksudnya dia adalah satu simbol yang menunjukkan proses matematik apa yang awak kena buat. So kalau ada D over dt, dia bermaksud ini. Maknanya del dt, u del dx, v del dy, w del dz. So jadi kita tengok dekat depan ni kita nak letak apa. Kalau kat depan ni kita nak letak capital V, nanti kat dalam ni semua letak capital V. Okay, selalunya orang tak letak capital V. Kerana capital V itu membawa maksud total velocity sama juga dengan U campur V, small v campur W. Jadi selalunya orang akan letak du dt. Nanti kat sini awak letak du dt semua sekali. Letak U je semua. Kalau awak letak dw dt, letak W semua. Okay, sama juga dengan nabla. Nabla ni dia punya proses dia, operators dia adalah ini, dia punya prosesnya. Okay. So kalau katakan kita menulis nabla square U, so maknanya kita letaklah semua U atas ni. Okay. So kalau katakan kita nak menulis nabla sahaja U, maksudnya kita buang kuasa 2 ni. Buang kuasa 2, bawah ni pun kita buang kuasa 2. Itu yang dimaksudkan dengan nabla. Saya harap nota ini dapat membantu pelajar untuk memahami Navier-Stokes equation. Cuma di dalam banyak buku, textbook, awak cari textbook ke internet ke, sama ada dia high level ke, undergraduate ke, master ke, advance ke, diharapkan pelajar tidak terkeliru dengan Navier-Stokes equation. Terkeliru dari sudut apa? Ada pelbagai penulisan Navier-Stokes equation. Ada setengah Navier-Stokes equation dia menggunakan mu. Ada setengah dia menggunakan mu over rho kerana dihilangkan rho di sini. Ada setengah dia akan ubah dengan bentuk mu. So hubungan di antara rho dengan mu ni macam mana yang ini? So iaitu sama juga kita kata mu sama dengan rho. Mu sama dengan rho nu. So cara awak nak ingat ni mudah aja. Reynolds number sama dengan rho VD over mu. Sama juga dengan VD over nu. Jadi di sini awak boleh nampak rho over mu is equal to 1 over nu. 1 over nu. So jadi kalau kita ubah, kita kata boleh dapat mu sama dengan rho dan nu. Okay, so yang ini kita kata trik lah untuk awak mengingat hubungan antara mu dengan nu. So mu adalah bentuk ini, adalah dynamic viscosity. Nu adalah bentuk ini. Dia kalau handwritten selalunya saya buat bentuk macam inilah. Bezakan sikit daripada small v. Okay, mu ni adalah dynamic viscosity, ini adalah kinematic viscosity. So saya harap pelajar boleh membuat revision berkenaan dengan viscosity. So ini adalah untuk paksi X. So kita ada untuk paksi Y dan kita ada untuk paksi Z. So walau seperti yang saya katakan untuk Cartesian coordinate kita agak mudah kerana kita bentuk dia adalah sama dan ia boleh digunakan berulang kali.